Jadi kita lihat Hang Tuah, ya, adalah pahlawan terbilang yang menjaga istana bersama dengan 4 sahabat yang lain. Jadi kalau kita lihat semua pendekar-pendekar sebenarnya berada di istana kerana bagi mempertahankan institusi raja, mempertahankan negara. Pertamanya kita lihat bahawa di dalam kehidupan orang Melayu dulu, bahawa raja adalah pemimpin negara yang menjadi payung kepada negara, menjadi payung kepada akidah umat Islam, menjadi payung kepada ummah, ya. Jadi layaklah rakyat yang mempunyai ketangkasan, keilmuan dalam persilatan ini duduk di dalam istana, mempertahankan istana, ya, dan mempertahankan institusi raja. Jadi oleh kerana itulah dulu kita melihat bagaimana raja akan turun ke padang bertemu dengan rakyat dan mengadakan pertandingan-pertandingan seni silat untuk memilih yang terbaik daripada yang terbaik. Jadi kita lihat Hang Tuah, ya, adalah pahlawan terbilang yang menjaga istana bersama dengan 4 sahabat yang lain. Jadi kalau kita lihat semua pendekar-pendekar sebenarnya berada di istana kerana bagi mempertahankan institusi raja, mempertahankan negara. Hari ini kita ada polis, kita ada tentera. Selepas polis dan askar, bala tentera ataupun bala tenaga yang boleh mempertahankan negara ialah pesilat-pesilat. Kenapa kita kata pesilat-pesilat ni? Kerana mereka ini apabila menjadi ahli silat dan belajar silat, mereka ada bai'ah, ya, berbai'ah kepada guru, taat setia kepada Allah dan Rasul, dan taat setia kepada Islam, taat setia kepada guru. Maknanya di situ ada 5 perkara yang berlaku kepada seorang yang belajar silat ni, ya. Pertama, dia pergi kepada soal spiritual. As ni spiritual, dia akan berbai'ah dengan nama Allah dan Rasul, mempertahankan Islam, mempertahankan akidah, apa semua sekali disebut begitu, Yang kedua, fizikal. Di mana apabila dia telah faham konsep silat ni adalah sebahagian daripada hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala, jadi spiritual tu kira kuat. Yang kedua ialah fizikal tu kemahiran dalam bertempur. Jadi kemahiran ni adalah rahsia orang Melayu. Kita orang Melayu jati diri kita tidak menunjuk-nunjuk pada orang, ya. Kecuali apabila sampai waktu untuk bertempur, barulah bertempur. Itu pun dalam keadaan yang stabil. Iaitu kita pergi kepada yang ketiga ialah I. I ni ialah daya intelek. Orang belajar bersilat ni, dia bukan saja belajar kemahiran, dia belajar daya intelek, berfikir kreatif, berfikir tajam, ya, dan menggunakan semua deria dia, deria telinga, deria mata, deria bau dia sentuh, malah deria rasa. Yang keempat ialah E, emosi. Orang belajar silat ni, dia diajar supaya dia mengawal emosi dia, supaya dia tidak hilang kawalan. Jadi kewarasan berfikir itu perlu kepada kestabilan pada emosi. Sebab tu dalam Islam ini, dalam bersilat ni, dia ada ayat Quran yang dibaca, ada doa-doa yang dibaca, ya, supaya spiritual tadi, intelektual tadi, kemahiran tu diadunkan dalam keadaan kita stabil dan boleh mengawal diri dan tidak putar tuli, ya, menggunakan kemahiran-kemahiran tu. Jadi emosi yang stabil tu cukup bagus. Yang akhir, yang kelima ialah S, iaitu social. Orang belajar bersilat ni oleh kerana dia ada spiritual, dia ada jati diri, dia ada akal budi dia yang baik. Jadi dia bila berkomunikasi, bersosial dengan orang lain, dia akan jaga budi pekerti dia, ya. Jadi kalau orang belajar silat, dia minum arak, ini dah bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan syarak. Kalau dia belajar bersilat tapi dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka dia akan atau menurunkan kualiti diri dia sebagai seorang yang sepatutnya apabila belajar silat ni, dia membina sahsiah diri dan mendekatkan diri daripada Allah. Jadi soal khurafat yang diceritakan dalam filem-filem ini yang memberi gambaran buruk terhadap ini.